154 154 daripada kitab Ightinamul Fawaid. Wa fi itsbati sifat, situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa fi itsbati sifatin ghairi sab'i ikhtilafun. Pada mengisbatkan sifat-sifat selain daripada 7 itu berlaku khilaf. Selain daripada sifat ma'ani yang 7 itu berlaku khilaf lah. Sifat ma'ani yang 7 sama, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Selain pada itu, adakah Allah bersifat dengan sifat-sifat secara tafsili selain daripada 7? Secara ijmali, segala sifat kesempurnaan itu ialah wajib Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tak, wajib atas Allah bahawa dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu sifat wajib panggil. Secara umum, secara ijmali. Kemudian secara tafsilnya ulama kita Asy'ariyah menentukan 7 sifat. Pada 7 sifat itu sebagai ummahatus sifat, asas kepada sifat-sifat yang lain. Dia akan kembali kepada 7 sifat ma'ani ini. Kemudian lain daripada 7 itu, adakah kita wajib beriman secara tafsili, secara detail juga satu-satu? Ikhtilafun wal muhaqqiquna 'alal jawaz. Dan ulama muhaqqiqun mengatakan sifat itu harus. Tak, 'alal jawaz, makna mengisbatkan sifat-sifat selain daripada 7 itu. Wa qad dzakarna sab'a mawadhi'a min 17 bukan sab'ati. Dan telah kami sebut 7 dulu masa perbincangan tentang ayat-ayat sifat mutasyabihat tu kan, dia kata ada 17 kan. Muka surat berapa tu? Tengok baliklah. Di sini sebut dah 7 daripada 17 tempat. Ukhtulifa fiha fis sifat, yang berlaku khilaf padanya pada membilang dia sifat ataupun tidak. Wa wa'adna bi 10, dan kami janjikan akan 10 lagi nak sebut ni. Okey. Awaluha, yang pertama, halil baqa'u ainul wujudi au ma'nan zaidun 'alaiha. Adakah sifat baqa' itu ainul wujud, diri sifat wujud, au ma'nan zaidun 'alaiha, atau ada makna yang lebih daripadanya. Makna yang lebih maksudnya dia sifat ma'ani, dia sifat yang lebih daripada sifat wujud. Bukan sekadar ada wujud saja, bahkan wujud tu bersifat, ada sifat selain daripada wujud, iaitu sifat namanya baqa'. Ini bukan qaul mu'tamad lah. Ini pandang apa? Wa ilal awwali dhahabal qadhi, kepada yang pertama berpandangan oleh Qadhi Abu Bakar Baqillani wal imaman, dan juga dua imam. Dua imam, iaitu Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali. Imam Haramain dan Imam Ghazali. Wa aktsarul ashab, dan kebanyakan daripada ashab mengatakan wujud ini dia kembali kepada, bukan baqa' ini kembali pada sifat wujud juga. Apa makna? Wujud Tuhan tak ada penghujung. Itu makna baqa' tu ibarat daripada istimrarul wujud. Jadi dia bukan sifat yang baru, bukan sifat asing lah. Bukan sifat yang asing. Dia baqa' ialah ibaratun an istimraril wujud. Erti faham daripada berterusan wujud itu, dia panggil baqa'. Jadi hakikatnya sifat yang dibilang wujud je lah. Tak perlu bilang asing. Sifat baqa'.
Ini pandangan Qadhi Abu Bakar Baqillani dan Imam Haramain serta Imam Ghazali wa aktsarul ashab. Wa anna al-wujuda nafsul mawjud. Dan wujud itu diri mawjud tu sendiri. Wujud itu diri bagi mawjud tu sendiri. Dia bukan makna yang asing. Wa dhahaba asy-syaikhu, dan berpandangan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ila annahu sifatun zaidatun. Baqa' ni sifat yang zaidah, sifat lain, sifat tambahan. Li'anna al-wujuda mutahaqqiqun dunah, kerana sifat wujud itu tahakkuk adanya itu boleh tanpa ada baqa'. Kita boleh faham reti ada sesuatu bersifat dengan wujud tanpa bersifat baqa'. Boleh reti tak? Boleh. Jadi menunjukkan bahawa baqa' itu makna lain, makna zaid, makna yang lebih daripada semata-mata wujud. Faham tak? Okey. Maka ini pandangan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Boleh jelas Ini khilaf furu'. Abang ni khilaf furu'. Semua tidak menafikan bahawa wujud Tuhan tu tidak ada kesudahan. Tetapi adakah perlu dibilang asing istimrarul wujud itu, yang ditakbirkan dengan baqa' itu lain daripada makna wujud, ataupun dia itu kembali pada makna wujud juga? Itu khilafnya. Al-thaniyatu al-qidamu, sifat qidam. Athbatahu Ibn Sa'id zaidan. Ibn Sa'id membilang qidam itu lebih. Wal jumhuru annahu laisa bisifatin zaidah. Jumhur mengatakan dia bukan sifat yang lebih daripada diri wujud itu. Jadi qidam tu apa dia? Iaitu kita kata adamul awwaliyati lil wujud, ketiadaan mula bagi wujud Tuhan. Tak ada mula bagi wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga kembali kepada makna wujud. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, al-istiwa'u, istiwa. Adakah Allah bersifat, ada mempunyai sifat lain daripada sifat-sifat ma'ani itu? Ada nama sifatnya istiwa? Qala asy-syaikhu sifatun zaidatun. Dia sifat yang lebih daripada sifat kudrat. Ada namanya sifat istiwa. Ada namanya sifat istiwa. Wa qala ghairuhu raji'un lil istila. Kembali istiwa itu kepada makna istila, menguasai, memiliki. Jadi dia kembali kepada ta'alluq sifat kudrat jugalah. Ar-rabi'atu wal khamisatu was-sadisatu, yang keempat, kelima dan keenam. Jadi istiwa ini ulama kita tidak nafi. Jangan kita pandai-pandai pula mengatakan Asy'ariyah tak mengatakan Tuhan tak beristiwa. Tak boleh. Istiwa sepakat orang umat Islam mengisbatkan bahawa annallaha ta'ala istawa ala arsyihi. Cuma berlaku khilaf tu pada makna istiwa itulah. Itu berlaku khilaf tu. Pada makna istiwa itu, nak tafsir dengan makna apa? Yang memang salah dan confirm salah betul-betul, ni kufur ni, bila kita tashbihkan istiwa Tuhan macam istiwa makhluk. Faham tak? Itu memang kufur tu. Tuhan beristiwa seperti mana istiwa makhluk. Makhluk mana, tak kira makhluk tu manusia ke, jin, syaitan ke, iblis. Istiwa Tuhan seperti istiwa makhluk. Itu sepakat. Sebab benda tu telah melakukan tashbih. Nampak tak? Bila tashbih ni, benda ni memang menafikan laisa kamitslihi syai'. Adapun yang lain daripada tu, pada makna istiwa yaliku bihi, tu diterima, tak ada masalah. Istiwa dengan makna berada, hak tu orang yang mengisbatkan jihah. Qaul mu'tamad tidak mengkafirkan orang mengisbatkan jihah ulwi, jihah tinggi. Tetapi dak kafir bukan makna betul. Kena ingat juga. Kita nak backing golongan yang mengatakan bahawa tak boleh kata kafir orang mengisbatkan Tuhan bertempat, Allah Ta'ala tempat. Betul dah, tapi salah.
Mengatakan Tuhan bertepat tu salah. Nampak tak? Dan memang ada ulama yang kata kufur. Tapi itu bukan qaul mu'tamad. Itu bukan kaul yang dianggap sebagai kaum majoriti atau diangkat di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi itu tidak membolehkan atau membenarkan kita, bila ni khilaf maknanya tak apa lah. Bukan. Khilaf ni antara kafir tak kafir. Jadi maknanya kerana tak kafir boleh ikut. Boleh etikad. Cerdik ke tak cerdik orang kira? Tak apa ni khilaf Syekh. Bukan ulama kata kafir. Bukan ulama kata kafir. Tak kafir lah. Tapi salah tak? Salah. Jadi itu je poinnya. Jadi patutnya dijauhkan masyarakat daripada pahaman tajsim sebegini. Nampak tak? Itu mana? Izzat tak? Salah tetap salah. Salah itu, adakah salah itu bid'ah tetap bid'ah? Adakah bid'ah itu mukaffirah yang menyebabkan kafir sahibuha, ataupun mufassiqah yang menyebabkan fasik saja tuang punya badang. Okey. Tiba-tiba kita nak backing menyebabkan orang kata tak salah orang kata kafir ni. Jadi pun bila orang kata salah kata kafir, betul. Tu takut tu. Nampak tak? Itu takut bila dok salah, makna salah lah orang yang mengatakan, yang mengisbatkan tepat tu kafir, maknanya boleh. Tu salah tu. Kita tak ambuh faham maknanya boleh tu. Bukan bererti bahawa itu pandangan yang betul. Okey. Ar-rabi'atu wal khamisatu was sadisa ar-rahmatu wal karamu war ridha. Rahmat, karam, kemuliaan dan juga ridha. Sifat pemurah. Karam ni Tuhan pemurah. Rahmat Tuhan rahmat. Adakah sifat asing tu maksudnya? Bukan Tuhan tak bersifat dengan rahmat, yang pandai pula. Dia kata ni ulama Asy'ariyah munafi pula. Ni kata biar kena faham betul-betul ni. Faham betul-betul. Biar reti bahasa. Reti bahasa tu dua. Reti bahasa dan reti bahasa dengan makna beradab. Terengganu hebat tau. Reti bahasa. Dok reti bahasa dia ni. Benda dok reti bahasa. Bahasa pun tak faham. Adab pun tak ada. Tak ambil lah tu. Jadi rahmat, karam dan ridha. Adakah mengisbatkan sifat yang lebih daripada sifat-sifat ma'ani tadi? Hadhihi thalathatu athbatha Ibnu Sa'id. Juga diisbatkan oleh Ibnu Sa'id zaidatan, lebih daripada sifat ma'ani tadi. Wal jumhuru ala khilafihi. Jumhur atas menyalahinya. Bukan nafi sifat tu. Tak nafi Tuhan sifat rahmat. Tapi membilang sebagai sifat yang lebih daripada sifat-sifat ma'ani tu je. Okey. As-sabi'atu wath-thaminatu wat-tasi'atu idrakul madzuqati wal mashmumati wal malmusati. Mencapai, mengerti, idrak, reti dan dapat, mendapatkan madzuqat, perkara yang dapat dirasa, mashmumat yang dapat dihidu, malmusat dapat disentuh. Ni dapat kembali pada sifat idrak ni. Athbatahal qadi, mengisbatkannya oleh Qadi Abu Bakr Baqillani, sifatin, sebagai sifat-sifat zaidatan, yang lebih, laisat al-ilma, dan dia bukan sifat ilmu. Ilmu idrak bagi perkara yang berbentuk al-adwaq wal mashmumat wal malmusat ini, benda itu dia idrak yang lebih daripada idrak ilmu. Inkisyah yang lebih daripada inkisyah ilmu. Ni bincang sifat idrak ni. Sebagaimana makhluk kan, makhluk tahu sahaja manis lain dengan rasa manis. Tengok sesuatu itu tajam lain dengan rasa tajam. Tahu benda itu wangi lain dengan dapat bau wangi. Cumanya idrak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan cara ittisal, bersentuh. Bukan dengan menggunakan alat, hidung semua itu semua mustahil. Tapi dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tabi'ahu Imamul Haramain,
dan mengikut akan pandangan ni oleh Imam Haramain. Wal jumhuru ala khilafihi. Jumhur menyalahi pandangan ni. Mereka kata tidak ada sifat idrak dah, kerana sifat idrak tu kembali kepada ilmu belaka. Maknanya kaifiyah idrak bagi perkara-perkara tiga ni dia syarat-syarat tu akli dia panggil. Bila syarat akli lazim daripada idrak benda ini ittisal, maka kerana itu mereka nafikan. Fahallahu idrakun aula khulfu wa inda qaumin sahha fihi alwaqfu. Pandangan tiga tawakuf. Nak kata ya pun tak ada dalil yang sarih, nak kata tidak pun tidak ada dalil yang sarih. Wal ashiratu yang ke-10 at-takwin, sifat takwin. Athbataha Syekh Abu Mansur Al-Tha'alibi sifatan zaidatan. Mengisbatkan sebagai sifat yang lebih. Laisat al-qudrata, yang dia bukan sifat kudrat. Wa fassaraha, dan Imam Abu Mansur mentafsirkan takwin ini bi ikhraji syai' minal adami ilal wujud, dengan mengeluarkan sesuatu daripada adam kepada wujud. Dah apa beza dengan kudrat? Di sisi Asy'ariyah tidak ada sifat lebih yang kita nama sebagai takwin. Takwin mengada tu. Takwin ni kawana yukawinu takwina, mengada tu tak ada. Kerana apa? Dah ada sifat kudrat kan? Jadi tidak ada sifat takwin, sifat lebih pula kita namakan takwin. Kerana apa? Kerana dalil itulah. Kerana dalil apa yang ada takwin itu apa? Takwin itu ibarat daripada Allah mengadakan secara langsung tanjizi hadis bagi kudrat. Okey, itu takwin. Di sisi Maturidiyah, dia kata dah ada sifat takwin. Dah apa beza dengan kudrat? Mereka bezakan. Kudrat itu Allah mempersiapkan sesuatu mungkin untuk menerima kesang. Tahyiatul mumkini. Tahyiatul mumkini, mempersiapkan mungkin. Bi an yaqbalat ta'thir, dengan bahawa dia menerima memberi kesang. Itu tugas kudrat. Kudrat ni buat persiapan. Mungkin ni mampu, Allah bersifat dengan kudrat dengan maksud Allah menjadikan mungkin mampu menerima kesang. Bila Tuhan buat dengan sifat takwin. Faham tak? Tuhan buat, bila Tuhan jadikan dengan sifat takwin. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Daripada kawana yukawinu takwinan, maka Tuhan mengadakan dengan sifat. Jadi mereka bezakan antara kudrat dan juga takwin. Takwin itu ikhraju syai', Allah mengeluarkan sesuatu daripada adam kepada wujud. Tuhan mengada sungguh. Asy'ariyah kata tak perlu kita masuk dalam ta'alluq sifat kudrat dah tu. Okey. Jadi ni khilaf furu' saja. Habis. Far'un, ini satu furu'. Al-ismu was-sifatu ghairu mutaghayiraini. Isim dan juga sifat. Isim dan sifat bukan perkara yang berbeza. Kilahuma amrun wahidun. Kedua-duanya satu perkara. Kalismi wadzat, seperti nama dan juga zat. Nama dan juga zat. Allah itu nama bagi zat yang wajibul wujud. Nampak tak? Sebab itu jadi keliru. Jangan orang buat keliru. Dia kata Allah tu bukan Tuhan. Allah tu bukan Tuhan. Jadi keliru orang, Allah bukan Tuhan. Dah siapa Tuhan? Allah tu nama bagi Tuhan. Jadi kita, Tuhan sebenar apa? Zat yang wajibul wujud. Allah tu bukan Tuhan. Dah Tuhan tu apa? Tuhan sebenar, zat yang wajibul wujud. Wajibul wujud. Dah kita nak sembah apa? Sembah Allah. Dia kata tak, sembah Allah tu sembah nama. Tak kepelik kan? Tak kepelik tu. Jadi ini kalam-kalam
berputar-putar ni kadang-kadang kalau buka di majlis umum orang awam jadi orang pening lah. Benda pula ustaz ni kata Tuhan Allah. Allah bukan Tuhan ni. Allah itu nama. Tak? Bahkan lebih teruk golongan Batiniyah guna hujah ni menafikan tak? Bahawa tu Allah itu ada pada lafaz saja. Jadi isunya al-ismu wal musamma, nama dan juga yang dinamakan. Sama tak? Dia nama ni betul lah kita rujuk kepada lafaz yang merujuk kepada musamma itulah. Bila seorang tu nama Zaid. Tak? Panggil Zaid. Orang tu orang. Zaid tu apa? Zaid nama bagi orang tu. Nama bagi orang tu Orang tu hakikat diri Zaid tu apa? Diri dia itulah. Diri dia ada nama tak? Kemudian kita letak nama kan. Kalau tak nama guna jadi panggil lah. He je lah. He. Gitu je. Panggil he je lah. Tak? Kena molek, ya faham. Kena molek, ingat seorang lagi. Jadi nama tu diletak nak menunjuk kepada diri musamma tu lah. Jadi kita letak nama nak kenal. Ni Zaid. Zaid, mari. Jadi kalau panggil saja tak ada nama. Meh. Okay. He, entah. Dah ni pun entah. Jadi nama diletak untuk mengenal. Untuk kenal musamma tu. Jadi bila sebut Zaid, dia merujuk pada apa? Diri Zaid itulah. Bukan kita panggil Zaid, mari. Tiba-tiba nama dia mari. Tu. Zayada. Ada gitu. Zaid, nama Zaid tu mari. Ada pasal diri Zaid lah mari. Kita sebut ya Allah. Maksud kita benda Allah lah, zat wajibul wujud. Jadi benda-benda kalam gini kadang mainan perkataan gini tak usah buat pening orang lah. Jangan buat pening orang. Kita nak suruh jadi yakin, bukan nak suruh jadi pening. Orang ngajar akidah ni supaya jadi yakin, bukan jadi kohor pening. Okey. Jadi sifat dan nama ghairu mutaghayyiraini tidak berbeza. Kerana nama tu merujuk juga kepada diri yang bernama. Sifat itu merujuk kepada diri yang bersifat. Jadi satu. Kilahuma amrun wahidun kalismi wadzat. Okey. Qalu, kata para ulama, wa kullu sifatin min sifatihi ta'ala, setiap sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala wajibatun, wajib, mesti. Makna tak dapat terima tak ada. Tak boleh terima tak ada. Wa illa, jika tidak, lastanadat ila dzat. Ni apa ni? Perbincangan. Dia kata setiap sifat-sifat itu, diri sifat itu hukumnya wajib. Diri sifat Tuhan itu wajib hukumnya. Tanpa melihat kepada melain. Tu maksud wajibatun. Wa illa, jika tidak wajib, dengan maksud dia itu tidak wajib pada dirinya, lastanadat ila zat, nescaya sifat akan bersandar kepada zat. Kalau sifat itu tidak dihukumkan wajib pada dirinya, nescaya dia akan bersandar kepada zat. Hukumnya bersandar kepada zat. Bil ikhtiyar wa imma bil ijab. Sama ada dengan pilih. Siapa yang menentukan sifat ini bagi zat? Siapa yang menentukan sifat ini bagi zat? Kalau kita kata sifat Tuhan tu tidak hukumnya wajib, makna harus sahaja, ataupun boleh mungkin saja, tidak berhukum wajib, maka dia akan bersandar kepada zat. Okay. Bila begitu, bersandar sama ada dengan ikhtiar. Sifat Tuhan 1, 2, 3, siapa yang pilih? Siapa yang memilih sifatnya? Nampak?
Jadi kalau dia tidak dihukumkan wajib, nescaya dia akan bersandar kepada zat, maka sama ada bersandar itu siapa yang memilih jadi hak ni sifat Tuhan, hak ni bukan sifat Tuhan, sama ada dengan ikhtiar wa imma bil ijab. Sama ada dengan ijab, hukum ijab. Hukum ijab ni mewajibkan. Mewajibkan. Jadi siapa yang pula mewajibkan? Sifat ini mewajibkan dirinya duduk pada Tuhan. Maknanya ada sesuatu selain Allah yang menentukan atau mewajibkan. Boleh? Maka ini kata mustahil ni. Sifat Tuhan wajib, hukumnya wajib. Qadim lagi wajibul wujud. Itu zat Allah. Dan wajib apa bersifat dengan sifat tersebut. Dia bukan harus. Kalau tidak wajib, sama ada akan membawa kepada jadinya dia disandarkan kepada zat, sama ada dengan cara ikhtiar. Ada sesuatu yang pilih, nak pilih mana-mana, ataupun dengan jalan ijab, atas jalan wajib, lazim dah. Dah siapa yang melazimkan tu? Wa kilahuma batilun, dan kesemuanya batil. Kesemuanya batil. Li'annal ijab az-zatiyah, kerana ijab zati, wajib yang zati itu min usulil kufri, daripada sebab, asal usul makna sebab kepada kufur, wa qawaidihi, dan kaedah kepada kufur. Ni ingat tak ni dalam muqaddimah min usulil kufri wal bid'ah ijabu az-zati. Imam Sanusi dalam muqaddimah dia, ijabu zati makna perkara itu jadi wajib, zati dia wajib. Bila kita tidak hukumkan dia tu wajib, kita hukumkan dia tu dia berasingan, tapi dia yang mewajibkan dirinya pula. Ijab zati. Ataupun ada yang lain pula memilih, oh ni sifat Tuhan, ni bukan sifat Tuhan. Sebab itu mustahil kedua-duanya, batil. Li'annal ijab az-zatiyya, ijab yang zati itu min usulil kufri wa qawaidihi. Antara tu dibuat contoh berijab zati, alam berlaku dengan ilah ma'lul kan? Ilah ma'lul itu makna ijab zati tu. Makna alam ni qadim, dengan alam ni bukan Tuhan buat. Alam ini qadim dengan qadimnya Tuhan. Ada alam, ada sendiri. Ada alam, ada Tuhan, ada sendiri alam. Bukan alam ni dicipta oleh Allah. Nampak? Ada alam, ada sendiri, ada Tuhan, ada sendiri alam. Ijab zati, wajib ada secara dirinya sendiri kerana adanya Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat. Okey. Hak ni mustahil juga bahawa sifat Tuhan betul tu. Bahkan sifat Tuhan tu wajibah, wajib. Bukan dia mewajibkan. Bukan ijab dan bukan dengan jalan ikhtiar. Okay. Wal muhaqqiquna, dan ulama muhaqqiqun ala ithbati sifatin la na'rifuha. Muhaqqiqun mengisbatkan sifat-sifat la na'rifuha, sifat-sifat ghairi tis'i wa tis'ina, lain daripada 99. Jadi ulama muhaqqiqun ni mereka macam mana? Adakah mereka mengisbatkan sifat-sifat hak 17 hadis? Tak. Secara tafsir lah, secara tafsir. Secara umum, itu sifat bagi Tuhan. Tapi secara tafsirnya, mereka berpada dengan yang datang nas secara mutawatir begitu. Okey. Mengisbatkan sifat-sifat yang tidak diketahui selain daripada 99, ada lagi. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, antara doa Nabi kan, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitab aw anzaltahu fi kutubin aw arsalta aw aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi 'indak fi ilmil ghaibi 'indak. Nabi doa, ya Allah, aku mohon dengan setiap nama yang milik engkau, yang engkau namakan sendiri, yang kamu turunkan dalam kitab engkau, kamu ajar hamba daripada hamba engkau,
awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi kamu. Mana ada lagi nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang Allah Ta'ala tidak zahirkan. Jadi ulama muhakkikun mengisbatkan sifat-sifat yang tidak diketahui selain daripada 99 tu. Yang 99 itu ialah datang kelebihannya dalam hadis. Sebab itu kita bilang nama Tuhan 99 tu, tapi bukan 99 saja. Wal wukufi ay wal muhakkikun ala al wukufi. Ulama muhakkikun mereka berpandangan tawakuf, berhenti. Inda man taha ilaina ilmuhu, kepada apa yang habis kepadanya oleh ilmu kita. Ilmu kita hingga situ. Ilmu kita sampai situ saja. Jadi berhenti situlah. Min ghairi khawdin fi ma la nablughu, tanpa kita membincangkan khawdin fi ma lam nablughu, apa yang tidak sampai kita kepadanya. Wa in tahaqqaqna wujudah, walaupun kita yakin ada, tapi kita nak sebut, kita nak bilang, kita berhenti saja sebab tidak datang secara jelas membilangnya. Kita yakin ada. Jadi umumnya segala sifat kesempurnaan itu milik Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu mengatakan apa yang tidak ada bagi kamu itu ilmu. Jangan sebut perkara yang tak ada ilmu, tak ada bagi kamu ilmu tentangnya. Jadi samalah orang kata Quran kata Tuhan mengisbatkan bertempat. Macam mana tu Quran kata mengisbatkan bertempat? Tak ada pun lafaz tempat. Makan tu. Ia faham sendiri tu. Faham sendiri tu. Lepas tu dia kata orang jangan kita pandai-pandai kata hak Tuhan tak kata. Nampak tak? Tuhan tak kata pun. Dia menafikan pula. Allah maujud bila makan. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa bertempat. Jangan kamu pandai-pandai kata. Quran tak kata. Hadis tak kata. Pun baca ayat Quran ni. Tidak sedar je pun sama. Kita katakanlah, andai katalah dengar ni. Anda ni kita nak panggil salamna jadalan. Kita taharrarna minal quyub, keluar pada quyub apa-apa. Okey. Andai kata masing-masing dok katalah. Katakanlah jadalan. Kita nak tu. Hak kata Tuhan pun dok kata dia tak bertepat. Lepas tu Tuhan kata tak dia bertepat? Kata tak? Bagi mereka kata-kata lah. Mereka kata-kata sebab tu mereka isbat. Jawabnya kita kena datangkan hujah bahawa yang disebut yang mereka kata bertepat tu bukan makna tepat. Tak ada soreh. Bila tak soreh, awak tak boleh dakwa. Kalau dakwa, awak telah mengatakan benda Tuhan tak kata. Kalau awak kata bahawa apa yang disebut tu bertempat, padahal ada orang menafikan, maka orang menafikan. Sekarang ni sama ada Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang tentang sifatnya, tiba-tiba sifat itu maknanya gitu, ada ulama kata tak gitu. Tidakkah itu menyebabkan awak telah tiba-tiba kata orang ni salah, awak telah mengatakan bahawa tidak bahawa pandangan awak saja betul, dan awak mengatakan bahawa awak mengisbatkan tepat bagi Tuhan, yang mana lafaz zahir itu boleh memberi makna selain daripada itu. Maka dia tu yang berani mengatakan Tuhan bertepat. Okey. Jadi yang mengatakan Tuhan bertepat dan mengatakan Tuhan tidak bertepat, andai katakanlah tak ada nas yang soreh lah kata. Tak, sebab nas soreh dia pun tak ada, sebab ada hujah ni. Wa kullu dalilin idza tataraqa alaihi ihtimal saqata bihi istidlal. Dalil itu bila datang andaian-andaian, maka gugurlah ihtimal, maka tak boleh nak berhujah. Maka kedudukan mengatakan Tuhan bertepat tu ada ihtimal lagi. Yang mengatakan tak bertepat berdasarkan ayat Quran kan? Ayat Quran juga laisa kamitsli syai'un. Dia kata dak ada ihtimal bahawa maksud nu penafian tepat macam manusia, tepat macam makhluk, tapi tidak menafikan tepat secara umum. Faham tak? Boleh jadi ihtimal bahawa tepat itu tepat macam makhluk, maka yang dinafikan tepat macam makhluk aja,
Boleh jadi tempat yang layak tu tak dinafikan. Jadi hak mengatakan tak ada tempat pun sama-sama ada ihtimal. Hak ni ada ihtimal, hak ni ada ihtimal kan. Kembali kepada kaedah. Pada mengisbatkan sifat, apa kaedahnya? Sifat tu tauqifiyah. Wa indana anna asmahu tauqifiyah kadza sifatu fahfazi sam'iyah. Hatta di sisi salafi pun sifat Tuhan dan asma Allah tauqifiyah. Tauqifiyah ni mesti sabit kan? Nak mensabitkan mesti dalil. Dalil yang tak ada ihtimal. Maka mana lagi berat? Pensabitan dengan penafian. Mana lagi bahaya? Mensabitkan sesuatu dengan menafikan sesuatu. Okey. Mensabitkan sesuatu, dia dan kita pun menerima bahawa tidak disabitkan kecuali benda yang disepakati. Tak ada makna kekurangan dan lain-lain lagi lah. Tak ada makna kekurangan dan makna tidak layak. Dan pengisbatan mesti isbat dengan tafsir kan? Isbat dengan tafsir. Sebab itu bila Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sifat sama' basar Tuhan sebut secara tafsir, sifat sama' basar. Tapi pada bab penafian Tuhan nafi umum, laisa kamitslihi syai'. An-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Jadi ikut kaedah bahasa pun penafian ni umum. Jadi kalau kita nak andaikan, andai sajalah ni, antara dua yang berani nak mengisbat dengan yang nafi ni, mana hak lebih betul dengan kaedah? Faham tak ni? Ke tak lagi ya? Faham tak ni? Mana lebih betul kaedah? Nafi lah. Nafi lah lebih tepat dengan kaedah. Sebab bila mereka mengisbat, nak mengisbat tu syarat dia. Sekarang ni penafian umum. Andai kata kita kata kedua-dua pandangan itu ada ihtimal belaka. Hatta pandangan penafian tepat tu ada ihtimal juga. Andai katalah. Jadi, mereka yang menafikan itu sebagai sifat, lagi benar dengan kaedah. Lagi sesuai dengan asal. Kerana apa? Tak boleh kita nak sifatkan sesuatu kecuali memang Tuhan sifatkan secara sungguh benda tu. Nampak tak ni? Ni kalau orang faham usul, faham tu, senang lah. Faham kaedah usul, padahal senang. Hak tahu Wahabi pun, hak ada kaedah usul, bila dengar ni, rasa boleh faham. Boleh faham lah. Okay. Ada lagi irad. Kalau ada irad, mari. Tak apa, beri irad. Boleh kita bincang kan. Kadang-kadang irad tu kita teringat, tak teringat. Kalau kata gini tak ada. Andai kata gini. Benda. Ada irad lain tak? Adakah hal hunaka iradun fi hadzal al-hujjah? Fi hadhihi al-hujjah. Ada tak? Ada lagi? Kebarangkalian hujjah dia akan balas ada? Live ada. Dok mari ni kau ada lah. Kita bukan apa semua hujah dia. Benda lagi. Cuba fikir. Tak apa fikir bab ni. Tak ada masalah. Bukan kita nak pegang ni. Kita nak supaya pegangan kita hujah kuat. Hujah kuat. Mari gini tahu jawapannya gini. Gini jawapannya gini. Okey. Ada. Tak ada. Okay. Kalau ada boleh tulislah ruangan komen tu. Nanti kita boleh fikir-fikir balik. Okey. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi mengisbat tu berat sebenarnya. Mengisbat lebih berat daripada penafian. Kita penafian kita bukan menafikan sifat kesempurnaan tu. Kita menafikan perkara yang zahirnya bukan sifat kesempurnaan. Ada jangan. Saya pernah dengar dia kata tempat bagi tempat bertempat ke tidak. Menarik ni. Tempat bagi tempat bertempat ke tidak. Tempat bagi tempat bertempat ke tidak. Jadi kena letak dulu tempat tu benda. Tak?
Tempat bagi tempat, bertempat ke tidak? Lepas tu boleh tasasul dia. Tepat bagi tepat tu bertepat ke tidak? Tepat bagi tepat tu boleh bertepat ke? Ia akan jadi tasasul. Ia boleh bertasasul lagi. Nampak? Jadi kena jelaskan apa makna tepat di sini. Nisbah jihah sesuatu bagi sesuatu ke, ataupun tempat dengan maksud mengambil ruang. Kena perinci begitu. Jangan kata tepat ni ada gok ni talapi. Tepat dok kena. Ni bagus kata. Apa ni Asy'ariyah dok kena tepat. Gitu pula dok kena. Jadi tepat tu dengan maksud nisbah kedudukan sesuatu bagi sesuatu yang lain. Yang kita kata jihad atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang tu, ataupun mengambil ruang. Okey, itu yang dibahaskan oleh ulama kan, dengan makna tepat tu. Ke ada lagi? Kena tanya pula. Orang tu kadang kita sebenarnya tak payah cari hujah pun, kita tanya je. Tak apalah, saya tak ada hujah nak tanya awak, awak kata bertepat. Benda maksud tepat awak. Biar gitu je sebenarnya. Dah awak kata Tuhan duk atas, cekabur, guana Tuhan duk atas. Duk boleh guana. Okeylah, tak apalah, tak boleh guana. Dia kata ghairi kaifiyah. Okey, arash. Okey, lepas tu di mana? Atas pada arash. Kita nak sampai situ. Tuhan tu ada mana? Makna bawah arash dak wujudnya Tuhan tu atas pada arash je. Kau sampai tu tak apa baru boleh bincang. Lagi mana kona kiri dia tanya kita letih buat cari jawapan pula. Banyak dah pengalaman letih kita dok dang kita nak kejar. Apa tak? Dok dah nak kerja cari hujah, bukan tak ada hujah. Sebab ni apa nama ni, bila gini dok dah nak jawab selesai lagi gigi belah ni pula. Gigi belah ni pula. Apa? Jadi sekarang kena terang dulu. Benda awak kata Tuhan tepat di atas arash. Makna benda? Makna bawah arash ni bukan Tuhan, tak ada atas arash. Arash bukan tepek, atas lagi pada arash. Gitu. Bila orang tengok gitu, orang faham dah tu. Kalau orang ada fitrah betul, dia akan tengok, gitu ke Tuhan? Waktu kita sebut dalam tadi. Fitrah asal manusia ni, kita perkembangan akal manusia pada kecil tau. Kecil ni masa budak-budak, orang boleh bayang tu kan. Kita kata Tuhan besar, bayang Tuhan besar. Apa ya budak-budak? Tak? Tuhan maha mendengar, maha melihat. Budak-budak, bayangkan dia apa? Sebab bukan mukallaf. Tak? Dalam proses dia belajar tu kan. Bila lama-lama dia belajar, Tuhan ni tak sama makhluk. Lepas tu dia faham dah kaedah. Tapi tak belajar manhaj Asy'ariyah ataupun manhaj Salafi. Tak belajar secara berkitab ni, tapi dia hidup dengan keadaan dia percaya Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maha tinggi Tuhan ni bukan benda macam makhluk. Dia faham gitu. Ini Imam Al-Awam Al-Ajaiz ni. Bila kita sebut ke dia, Tuhan ada tangan, tak tahu tangan Tuhan dua pula. Tuhan ada tepatnya duduk atas pada arah pula. Tuhan pula boleh mari 1/3 malam dia turun. Orang yang fitrah salimah, fitrahnya betul, dia akan mari fikir, takkan Tuhan gitu. Betul tak? Kalau cakap dengan orang tua-tua lah, hok dok ngaji tapi hok ada akidah biasa, akidah ni hatta nak paling senang kalau di tanah Arab tu, golongan Badawi, orang Ajaiz, orang-orang tua, orang mana yang mana tak mengaji secara mendalami akidah melalui kitab-kitab tertentu, tapi dia berislam dengan asal, dengan fitrahnya, semayang bang. Bila dengar rasanya hok aneh dia sepelik. Dia akan rasa pelik. Tuhan aja ada tangan. Tangan pula dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Dia akan rasa pelik. Dia kata, Tuhan ke benda pahala. Ni kata Imam Al-Ajaiz ni. Jadi fitrah yang betul, dia akan tolak benda-benda yang tashbih gini. Dah kenapa hak boleh terima? Hak boleh terima ni masuk serangan Wahabi lah. Dia baca kitab-kitab ni gini, dia faham zahir. Itu kata virus ni. Dr. Kubahin kata mari masuk virus ni. Mari. Jadi kacau dah pemikiran tu. Jadi kacau dah pemikiran. Boleh pula orang terima. Kalau fitrah asalnya beriman dengan Tuhan yang maha agung, tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba Tuhan ni ada tangan pula. Duduk tepat atas pada arah pula. Besarnya bapak besar. Ada.
Video kan apa? Bayangkan arah ni besar ni. Tuhan besar daripada tu. Dia nisbah, nisbah. Hak tu dipanggil lazim hak dekat tu. Bukan lazim hak baik. Jadi sekarang ni sembah benda ni. Menyembah apa gini ni? Tu bahaya tu. Jadi bila masuk fahaman kerana didoktrinkan, ini ayat Quran. Awak tolak, awak tak percaya Quran. Awak tolak ayat Quran ni, tak percaya Tuhan. Awak tolak ayat Quran ni, tak percaya Tuhan. Kena beriman gini. Macam mana jangan tanya. Dia sekat jangan tanya pula. Jadi terpaksa kita terima benda yang mana pada fitrah tidak dapat diterima oleh orang yang fitrahnya bersih. Pada akal yang salim, yang soreh, bahawa benda itu tak boleh diterima pada hukum akal. Nampak? Akhirnya bila diajar, di doktrin akhirnya, jadi akidah kemah, khabar benda-benda pun tak dengar. Dituduh pula orang yang khabar tu ahli bid'ah. Nampak tak? Tuduh ahli bid'ah. Soalan. Adakah dia kata tepat bagi tepat, bertepat ke tidak? Tak payah jawab kata dah tepat bagi tepat tu, adakah bertepat ke tidak? Nampak tak? Bertepat ke tidak? Jadi akan bawa kepada tasalsul. Nak meleraikan jawapan tu kena tanya, apa maksud awak pada tepat tu? Apa maksud awak pada tepat tu? Okey. Ada video dibuat oleh Kapten apa? Api Fidah. Dia pandai dia bawa kata ada makna tepat tu dengan makna menafikan Tuhan itu sifat makhluk. Yang kedua ialah dengan makna menafikan Tuhan tu istiwa, Tuhan tu alal arsy. Lepas tu dia kata pula, dia tuduh pula hak sekarang ni ialah dengan makna kedua. Dia kata kalau makna pertama boleh jadi betul, dia kata dia tengok boleh share dalam YouTube tu. Dia kata ada makna menafikan Tuhan bertempat dengan makna Tuhan tak sama dengan makhluk. Itu tak apa, kita boleh terima. Dengan makna kedua, menafikan kata tak bertempat dengan tujuan menafikan Tuhan istiwa, Tuhan alal arsy, Tuhan tertinggi dan seumpamanya. Jadi yang mereka sekarang ni menafikan dengan makna kedua. Pandai-pandai pula itu kita menafikan istiwa, menafikan alal arsy, menafikan dengan Tuhan tertinggi. Mana? Nampak? Jadi tuduhan tu kadang tak tahulah, kadang manusia ni tak tahu dia duduk dalam dia duduk atas kokpit kapal terbang saja kot. Lepas tu balik rumah nampak pergi juga tu dah. Pergi juga taman-taman mat tu. Jadi cubalah tanya apa maksud tu. Jadi gitulah. Maulana Adham Abdullah. Itu kekeliruan yang mana mereka cuba. Kenapa? Kerana mereka tak boleh hujah dengan hujah yang benar. Maka mereka ukapkan kalam-kalam sebegitu untuk mengaburi. Jadi kita jangan terkabur. Awak kita jangan pecah. Mana? Okey. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengatakan perkara yang tidak ada bagi kamu ilmu. Wala siyama sifat, wala siyama as-sifatu, lebih-lebih lagi sifat. Li'annahu ala khatarin, kerana dia atas bahaya, minal ilhad, daripada berlakunya penyelewengan dan kesesatan. Ilhad ni makna umum kesesatan. Fi asma'illahi wa ayatihi, pada nama-nama Tuhan dan ayat dia. Sebab itu bahaya. Sebab itu ulama muhakkikun kita tawakuf pada mengisbatkan lebih pada sifat-sifat itu. Adakah dia sifat yang lebih tambahan, bukan penafian Tuhan bersifat rahmah. Ini boleh jadi kot mereka kata ambil daripada kitab-kitab beginilah. Mereka tak faham kitab-kitab asah, baca kitab-kitab begini, kitab-kitab ulama-ulama yang membahaskan cara ni, kata penafian sifat rahmah, sifat istiwa. Bukan. Adakah dibilang sifat ma'ani yang asing daripada sifat 7 tu, lebih daripada 7 tu. Okey. Sebab tu ala khatarin azim, atas bahaya yang besar, minal ilhad, daripada menyeleweng sesat, fi asma'illah wa ayati, pada nama Allah dan pada ayat tu. Sebab tu bahaya mengisbat ni lagi bahaya pada penafian. Penafian. Sebab nafi datang dengan wajah umum.
Laisa kamitslihi syai'. Siapa yang tahu kaedah bahasa Arab, usul fiqh tahu bahawa ini umum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nakirah pula tu. Fi siyaqin nafi. Duduk pada konteks ayat penafian. Wabillahi taufiqu. Dengan Allah Ta'ala sahajalah taufiq. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Thumma qala rahimahullah. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-af'al. Perbincangan tentang fi'il pula ni. Ya'ni al-kalama fi af'alihi ta'ala. Perbincangan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Itsbatan wa nafyan, dari segi pengisbatan dan penafian. Wa ghairi dzalika min ahkamiha, dan selain daripada demikian itu daripada hukum-hukumnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa annahu ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lihi, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang maujud selain Allah, kecuali yang maujud itu tentu dia baharu dengan perbuatan Tuhan. Selain Tuhan tak ada hak maujud. Kalau ada yang maujud, dia itu mesti baharu dengan perbuatan Tuhan, bukan dengan diri sendiri ataupun dibuat oleh yang lain. Wa faidun min adlihi, dan limpahan daripada keadilannya. Ala ahsanil wujuh, atas sebaik-baik wajah. Wa akmaliha, dan sesempurnanya. Wa a'daliha, dan setegak adal makna sebaik-baiknya, seindah-indahnya, setegak-tegaknya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annal wujuda kullahu, wujud kesemuanya itu fi'luhu, perbuatan Tuhan. Wujud ni apa? Wujud makhluk lah ni. Wujud makhluk ni perbuatan Tuhan. Ini juga menafikan golongan wahdatul wujud, yang menafikan wujud makhluk. Tak ada langsung wujud makhluk ni. Menafikan sungguh lah ni. Bukan menafikan dengan maksud merasai ketiadaan makhluk tu. Bukan zat ni, menafi sungguh ni. Jadi makna Tuhan tak buat lah. Ingat? Tu bahaya tu. Kalau kata wujud makhluk ini tak ada, tengok dulu. Tengok dulu. Orang yang cakap atas dasar zauq dia, ataupun perasaan, ataupun maqam dia, ataupun dia cakap dengan keadaan ni mari ahwal atau jazbah, itu boleh ditanggung. Tapi kalau dia cakap dengan hakikat, dengan makna tak ada sungguh, makna Tuhan tak buat benda. Tuhan buat khayalan je. Tak? Kalau tak ada makhluk. Jadi Tuhan ni tak buat lah. Tuhan buat khayalan. Yang khayalan dia tu diri dia juga. Pelik tu. Jadi kena jaga-jaga juga. Buat sana pun bahaya, buat sini pun bahaya juga. Wujud kesemuanya perbuatan Tuhan. Idh mujidul murakkabi, kerana yang menciptakan murakkab. Murakkab ni sesuatu yang tersusun. Mujidu ajzaihi wa ahkami, tentulah dia juga yang mencipta juzuk-juzuk yang tersusun daripadanya itu, dan hukum-hukum yang berkait dengannya. Wa illa, jika tidak, falaisa lahu, maka mujid itu, murakkab itu, sesuatu yang dicipta itu bukan miliknya, bukan ciptaannya. Tengok. Lepas ni rasa adalah ni. Qala fi risalah al-qudsiyah, kata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah. Fa jami'u harakatil ibadi, sekalian gerak-gerak hamba, kulluha kesemuanya, makhluqatun lahu ta'ala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'alliqatun bi qudratihi, bertakluk dengan kudrat Tuhan belaka. Kudrat Tuhan, Allah dengan kudratnya yang menjadikannya. Tasdiqan, membenarkan bagi firman Allah Ta'ala, khaliqu kulli syai', Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang mencipta setiap sesuatu. Kulli syai', makna semua perkara lah ni.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat, termasuklah perbuatan kamu ciptaan Tuhan. Tak apa, kita terang dulu, nampak takut jauh lagi kan. Apa makna mujidul murakkabi, mujidu ajzaihi wa ahkamihi? Sini. Yang mencipta sesuatu yang tersusun, maka dia menciptakan bagi juzuk-juzuk dan hukum. Manusia ni dia tersusun daripada juzuk-juzuk kan. Dan murakkab sini bukan maksud murakkab juzuk aja. Murakkab tu makna sesuatu yang ada berkait dengannya. Okey. Allah Taala cipta kita. Dan apa yang tersusun pada badan kita dari segi tangan, sifat kita, kudrat, iradat, semua Tuhan yang buat kan. Tuhan mujiduha kan. Perbuatan yang lahir daripada kita. Sekarang ni murakkab itu ialah kita dan perbuatan kita. Kita dan perbuatan kita serta sifat kita. Apa tak? Itu murakkab. Bila kita kata Allah mencipta murakkab, kita dan perbuatan kita dan sifat-sifat kita Tuhan yang cipta. Perbuatan kita juzuk daripada kita kan? Perbuatan kita juzuk pada kita. Maka bila kita Tuhan buat, juzuk daripada kita Tuhan buat juga. Nampak tak? Mujidul murakkabi mujidu ajzaihi. Faham molek tu nak taswir, nak surah masalah. Tuhan cipta kita. Tidakkah perbuatan kita juzuk daripada kita? Juzuk, faham molek? Bukan juzuk makna juzuk zat gini. Tak, perbuatan kita dia benda iktibari. Tapi dia daripada kita. Nampak? Jadi kalau Tuhan mencipta kita yang murakkab ini, maka perbuatan kita, yang mana perbuatan tu daripada kita, Tuhan cipta jugalah. Okey. Jika tidak, falaisalahu. Kalau tidak, mana? Bukan milik Tuhan. Bukan perbuatan bagi dia. Nampak tak? Bukan perbuatan baginya, bukan ciptaannya. Okey. Baru kita ambil balik. Imam Ahmad Zarruq, Syekh Ahmad Zarruq sebut sini. Khalaqakum. Apa makna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun? Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Khalaqakum wa khalaqa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Yakni perbuatan kamu. Ma ta'malun. Ma tu kena pada apa tu? Kalau terjemah wallahu khalaqakum wa amalakum. Jadi ma tu ma apa? Ma masdari. Masdari. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dengan maksud wallahu khalaqakum wa amalakum, ma tu ma masdari. Wa amalakum, ma masdari. Okey. Itu kata fa fi'lul 'abdi. Ada juga orang bercakap berkaitan ni, dia kata dok, ayat ni makna wallahu khalaqakum ma ta'malu tu ialah ni perkataan Nabi Ibrahim kepada kaum dia kan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan apa yang kamu buat, itu berhala tu. Jadi dia kata berhala tu ciptaan Tuhan. Maksud apa? Batu-batu tu lah Tuhan yang cipta kan. Memang ada tafsir yang gitu. Tak boleh nafi lah. Lil insaf memang ada tafsiran gitu. Memang ada sebagian ulama menafsirkan gitu. Salah tak salah. Tapi ulama faham lebih daripada itu, bahawa ayat ini umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Umum. Wa khalaqa kulla syai'in. Dalilnya apa? Wa khalaqa kulla syai'in. Allah mencipta setiap sesuatu. Maka lahumul khiyarah. Ayat lain Tuhan kata tidak ada bagi kamu pilihan. Makna yang hakikat sebenar memilih ialah Allah. Kita memilih, tapi pilihan kita ialah ikhtiar, kasbun dan usaha. Nampak? Jangan gicapu. Dia jadi bawa Asy'ariyah tapi bawa pandangan Mu'tazilah pula. Jadi ni capu ni. Capu. Pembacaan yang mungkin tidak berarah ataupun kita panggil tidak berfokus ataupun capu ni. Manhaj jadi gitu. Maka
bila kita kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kita tengoklah tafsir ahli sunnah bila mereka membincangkan tentang perbuatan Tuhan, mereka akan guna ayat ni. Maknanya ayat ini difahami dengan makna wallahu khalaqakum wa amalakum, amalan kamu pun. Jadi mereka yang menafsirkan wal asnam allazi takhluqunahu au tanhitunahu au tanhitunaha tu kan, dia terjemah ma dengan apa? Ma isim mausul. Wallazi ta'maluna, wallazi ta'maluna, wallazi, dan apa yang kamu cipta. Jadi ma tu dijemah ma mausul. Dah makna ke mana? Makna sah dua-dua. Tapi dia tidak menafikan bahawa Allah juga menciptakan perbuatan kita. Ai khalaqakum wa khalaqa ma ta'malun fa fi'lul 'abdi, maka perbuatan hamba, wa in kana kasban lahu, walaupun dia usaha bagi hamba, la yakhruju an kaunihi muradan lillahi subhanahu, tak terkeluar dia, tidak terkeluar daripada dia perbuatan hamba itu kehendak bagi Allah. Tak lari. Bukan kata Tuhan tak ada nak, kita sendiri nak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, nak tak mana? Nampak nak tak mana gitu. Jadi tak lari daripada apa yang kita buat, dan pilihan kita itu daripada kehendak Tuhan, tak lari. Wa annahul munfaridu bi khalqihi wa ikhtira'ihi, dan bahawa Tuhanlah yang bertunggalan esa dia pada penciptaan dan juga mengadakan makhluk. Ikhtira' makna cipta kot lah. Ikhtira' khalqun fi'lun min ghairi sabqi mithal, buat tanpa ada contoh terdahulu. Ikhtira'. Dia sahaja. Kama la yukhrijuhu kaunuhu kasban lil ibadi an kaunihi khalqan lillah, sebagaimana tidak mengeluarkan perbuatan hamba itu daripada keadaannya itu usaha bagi hamba, tak mengeluarkannya la yukhrijuhu an kaunihi khalqan lillah, daripada dia itu ciptaan Tuhan. Ni tengok, di sisi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, pada fi'lul abdi al-ikhtiyari ada dua wajah. Wajah kita kata wajah i'tibar. I'tibar sebagai perbuatan hamba. Buatan hamba dia kasbun. Hak ni dia panggil kudrah hadithah, kudrah yang baru ni. I'tibar dia itu hak hamba, kita panggil perbuatan hamba tu, melihat dia daripada perbuatan hamba, usaha. Melihat dia siapa yang ciptanya, berlaku tu, dia itu fi'lullah. Dia itu makhlukullah, makhluk Allah. Jadi Allah khaliqun li fi'lil abdi wal abdu kasibuhu. Itu dia. Allah menciptakan perbuatan hamba, hamba mengusahakan. Ada pertentangan? Tak ada pertentangan. Hak ni yang Mu'tazilah, bila dia tengok-tengok, dia kata bertentang. Kerana mana boleh dua kuasa buat? Mesti salah satu. Kalau kita kata Tuhan buat, makhluk dah buat. Tu tak? Mana boleh dua atharain al-mu'athiraini yuhdithani atharan wahid? Mana boleh? Dua mu'athir yang memberi satu kesan, boleh tak? Sebut dah dulu kan pada masalah apa? Masalah mana? Wahdaniyah kam muttasil fi kam muttasil fi sifat. Ingat tak? Wahdaniyah. Pada masalah apa? Masalah kalau ada di sana Tuhan selain daripada Allah, sama ada ayattafiqa atau yakhtalifa. Nampak tak? Wahdaniyah fil af'al. Esa pada perbuatan, bahawa tidak ada pada alam ini selain Allah yang mengada. Dan dalam masalah tu kan kita bincang, mustahil berlaku satu kesan daripada dua yang memberi kesan. Istihalatu huduthi atharin min mu'athiraini.
Mustahil ada satu kesan datang daripada dua yang lebih kesan. Jadi Mu'tazilah, hujah Mu'tazilah kata, mana boleh Tuhan buat agak, makhluk buat agak, tiba-tiba jadi. Sama ada pakak buat sikit-sikit nampak tak? Ataupun seorang je jadi. Nampak tak? Jadi mereka kata tentulah perbuatan hamba, apatah lagi perbuatan jahat. Perbuatan manusia yang ikhtiari. Maka Allah beri apa? Allah yang beri kudrat. Lepas tu hamba yang buat. Hamba yang buat dengan kudrat. Okey. Jadi ahli sunnah dia kata, tak ada berlaku pertentangan kalau kita kata satu perbuatan hamba dengan wajah iktibar yang berbeza, dia itu perbuatan kita dicipta oleh Allah. Perbuatan kita itu diusaha oleh kita. Tak bertentangan. Kok mana? Dah siapa yang mengadakan? Tetap yang mengadakan Allah, kerana usaha kita tidak memberi kesan. Dah kita nafi, tak boleh nafi. Situ. Kenapa tak boleh nafi? Ini beza kita dengan Jabariyah. Jadi ahli sunnah, kenapa kamu, Mu'tazilah kata, kenapa kamu tak jadi Jabariyah? Mu'tazilah kata, kalau gitu mu Jabariyah, wahai Asy'ariyah, mu Jabariyah lah. Sebab mu kata perbuatan makhluk tak beri kesan, hanya perbuatan Tuhan, sama macam Jabariyah. Bukan. Jabariyah nafi usaha. Dan Asy'ariyah kata usaha ada, tapi tak beri kesan. Macam mana tak beri kesan? Tak beri kesan kerana segala yang buat itu hanya Tuhan. Kalau ada lain daripada Allah memberi kesan, maka tidak lagi esa pada perbuatannya, kerana ada lain pada Allah. Dah kenapa kamu isbat kasbun? Mu'tazilah hujah balik. Ini hiwa yang kita buat lah. Mu'tazilah hujah balik. Kenapa kamu isbat kasbun? Pada kasbun tak beri kesan. Kerana ada beza perbuatan ikhtiari, itirari. Selesai. Mana bukti? Buktinya kamu boleh kenal secara darurah perbuatan kamu yang buat ketika dalam keadaan kamu berkehendak dan ada niat, dan perbuatan kamu yang luar kawan. Ada beza tak? Ada beza. Dah cukup kat situ. Nampak tak? Payah tak? Payah. Tapi cara hujah. Gini, bawa ke situ. Kalau bawa kepada, kalau tak ada, makna Jabariyah lah kita. Tapi kena kata ada. Dia sebenarnya pengisbatan tu kerana apa? Pengisbatan kerana kita memang diberi usaha. Apa hakikat usaha? Tu dah usah bincang tu. Tu hak lain cerita tu. Pada sekarang ni nak mengisbatkan usaha, ada tak ada usaha? Allah sendiri yang mengatakan ada usaha. Usaha itu memberi kesan tak? Tidak memberi kesan. Dah kenapa tak beri kesan kata ada? Kerana Tuhan kata ada. Dan kenapa tak kata tak ada? Kerana kita sendiri dapat membezakan antara perbuatan kita yang ikhtiari, yang kasbi, dan perbuatan kita yang itirari, yang luar kawal. Nampak tak? Jadi kerana ada perbezaan tu, tentu ada sir kasbi ikhtiari yang Tuhan letak tu. Kemudian nak bincang balik pula kasbi tu ikhtiari hak tak apa, tu bincang lain lah pula. Nampak tak? Nak bincang hakikatnya Tuhan juga buat ke, tu hal lain pula. Sekarang ni nak suruh beriman bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah, segala perkara itu Allah Ta'ala yang melakukan kesemuanya. Adapun manusia, dia hanya ada usaha, yang mana usaha itu tidak memberi kesan pada terciptanya perbuatan itu. Habis. Mana tadi? Kama la yukhrijuhu kaunuhu kasban lil 'abdi an kaunihi khalqan lillah bal huwa khaliqul qudrati wal maqduri jami'a. Bahkan Allah lah yang menciptakan kudrat kepada makhluk, wal maqdur, dan perkara yang dibuat semuanya sekali. Allah Ta'ala beri pada kita kudrat. Kudrat tu ciptaan Tuhan. Lepas tu kita dengan kudrat tu buat satu perbuatan. Kita usahakan satu perbuatan. Jadi perbuatan, gerak kita. Gerak kita tu makdur kita. Gerak kita tu Tuhan juga buat. Khaliqu al-ikhtiyari wal mukhtar. Dia yang mencipta pilihan. Pilihan tu kan Tuhan cipta, Tuhan beri. Wal mukhtar, benda yang kita pilih pun dia cipta juga. Nampak? Benda yang kita pilih pun dia cipta juga. Dah kita ni gitu. Ada apa? Kita ada usaha. Dengan usaha tu kita diberi kemampuan untuk memilih. Okey ya?
Wa qala fi risalatil qudsiyah. Dah kalau hak tak ada usaha langsung kan ni. Tak ada usaha ni macam mana yulqi fil yammi maktufa thumma yaqulu isbih. Nampak tak? Seumpama ulama kata orang yang tak ada usaha ni macam orang yang dilempar. Yulqi fil bahri seorang itu dicampak ke dalam laut dalam keadaan terikat. Marbutan, mauthuqan, terikat tangan, terikat kaki. Kemudian kamu suruh dia isbah. Kamu suruh berenang. Hak tu baru tak ada, faham tak? Ini makna kalau tak ada daya upaya ni. Macam orang yang ikat seorang tu, ikat kaki, ikat tangan, dia pun tahut laut. Capak dalam laut. Lepas tu kamu berenang lah. Hak tu benda. Hak tu tak ada kemampuan lah tu, tak ada ikhtiar. Lain kalau kamu lepaskan tangan kaki, capak laut, dan orang tu boleh berenang lah. Apa tak? Dia boleh ikhtiar, dia ikhtiar gerak. Beza tak? Beza. Perbuatan yang mana dah Tuhan bagi manusia tu, Tuhan bagi gua ni. Tuhan beri ikat tangan itu. Ikat tangan, ikat kaki. Lepas tu mari sendiri sejik. Mari sendiri ke Kelab Malang. Tak. Apa tak? Jadi ada di situ aspek ikhtiar bagi hamba tu. Menarik contoh Ustaz Azhar sebut tak. Naik motor. Tak. Kondah hendak tak. Nak pergi sejik, tak boleh. Hendak tarik belah kanan, pergi Kelab Malang. Ada ke gitu? Tak ada. Ada. Jadi maknanya ada bahagian daripada hamba yang dinamakan usaha. Apakah hakikat usaha tu? Itu perbincangan yang mana mawaqiful uqul, benda yang akal tak boleh nak faham sebenar-benarnya. Rasa dalam ni akan sebut nanti kot, Imam Ghazali akan sebut berkaitan dengan kasbu. Yang mana ini rahsia daripada rahsia Allah Taala. Bahkan dalam ni sebut, dalam akidah tahawiyah sebut. Dalam akidah tahawiyah. Yang dengan sebab inilah jadi sesatnya sebahagian golongan, dengan sebab inilah jadi terselamatnya golongan yang mengikut ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey. Ada soalan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.